Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Ahmad Naimi Syari. Nombor matrik saya DHU 202024748. Okey, hari ini saya dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan tentang tajuk telaga-telaga bersejarah di Kota Madinah. Ini yang kalian boleh lihat, ini adalah contoh cover page muka hadapan sekali bagi kami punya e-bulletin. Boleh nak tengok. Okey, seterusnya kita pergi ke sidang redaksi. Sidang redaksi yang tempat di atas sekali ialah Ustazah Rohayu selaku ketua penasihat ataupun ketua pensyarah bagi subjek kosmologi tanah Arab ini. Dan seterusnya pergi kepada tempat yang di bawahnya, iaitu ketua bagi pensyarah tutorial. Pensyarah tutorial kami yang mengajarkan kami untuk buat ni semua ialah Miss Fatin Afiqah. Okey, dan bawahnya lagi ialah saya dan ahli-ahli kumpulan saya. So masing-masing telah diberikan tugasan masing-masing untuk melakukan tugasan demi menyiapkan assignment yang telah diberi ataupun tugasan yang telah diberi oleh Miss Fatin Afiqah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal bin Airuddin daripada kelas di PHU 3E. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan kepada tajuk telaga-telaga yang bersejarah yang terdapat di Madinah. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Madinah adalah sebuah kota yang digelar kota Al-Nabi, iaitu kota Nabi. Madinah juga terletak di gunung dataran tinggi dan terdapat di persimpangan 3 lembah, iaitu Lembah Akil, Lembah Akik dan Lembah Hamid. Okey, oleh kerana itu, Madinah adalah kota hijau, terutama di sekitar gunung. Banyak kisah di balik telaga-telaga bersejarah yang terdapat di Madinah ini. Jadi seperti mana kita ketahui juga, Madinah ini terletak di tengah-tengah lembah oasis yang subur. Dan kita juga difahamkan cuaca di Madinah ni disifatkan sebagai cuaca yang sangat panas pada musim panas. Jadi banyak sumber air yang terdapat di Madinah yang salah satunya berasal daripada telaga. Jadi berikut adalah telaga-telaga yang bersejarah yang terdapat di kota Madinah adalah Telaga Al-Suqya, Telaga Budaha, Telaga Hah, Telaga Aris dan Telaga Ar-Rumah, dan terakhir sekali adalah Telaga Al-Ghar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Hakim Muhammad Helmi dari kelas D PHU 3D. Nombor matrik DHU 202024747. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan Telaga Al-Suqya. Okey, sebelum itu untuk pengetahuan semua, di Madinah terdapat beberapa telaga bersejarah yang mempunyai kaitan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Telaga tersebut ada lagi yang masih wujud dan ada yang telah tertimbus ataupun ditimbus kerana pembangunan pesat. Okey, Telaga Al-Suqya. Antara telaga bersejarah di Madinah ialah Telaga Al-Suqya. Telaga ini terletak di bumi kepunyaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ialah sahabat kepada Rasulullah SAW yang terawal memasuki Islam. Beliau berpangkat bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW kerana beliau merupakan sepupu kepada ibu baginda Aminah binti Wahab. Okey, telaga tersebut mempunyai air yang jernih lagi bersih sehingga menjadi minuman bagi Rasulullah SAW. Asalnya, telaga tersebut dimiliki oleh Malik bin Anas radhiyallahu anhu, iaitu bapa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dibeli oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Tempat ini asalnya dikenali sebagai Falahan. Okey, telaga ini telah terhapus disebabkan di atasnya telah dijadikan jalan raya bagi menuju ke lokasi Mekah.
Lokasinya sekarang ialah kawasan yang berdekatan dengan stesen kereta api Anbariyah. Okey, gambar yang tertera pada e-bulletin ini ialah kawasan stesen kereta api tersebut. Seterusnya, Telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah. Nama Buda'ah telah disebut dalam beberapa hadis yang sahih. Ibni Syaban meriwayatkan Sahal bin Sa'ad berkata bahawa dia mengambil air dari telaga ini dengan tangannya untuk Rasulullah SAW minum. Dia juga telah memberitahu dengan air telaga inilah Rasulullah SAW telah mengeluarkan hukum bahawa air ini sentiasa suci selagi tidak berubah disebabkan benda-benda asing. Benda-benda asing tu macam najis lah, benda-benda kotor lah. Okay. Rasulullah SAW telah berwuduk di telaga ini dan Rasulullah SAW juga telah meludah ke dalamnya. Telaga ini terletak di bahagian belakang Masjid Nabawi di kawasan yang dikenali sebagai Bab Asyami. Okey, untuk pengetahuan semua, Telaga Buda'ah ini juga telah terhapus akibat pembangunan pesat di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safwan bin Muhammad. Pada video ini, saya akan menerangkan berkaitan apa itu Telaga Ha dan di mana terletaknya Telaga Ha ini. Telaga Ha ini adalah kepunyaan seorang Ansar Al-Khazraji. Rasulullah SAW selalu meminum air dari telaga ini. Apabila turunnya ayat Al-Quran, di dalam ayat tersebut menggalakkan supaya orang-orang kaya memberikan harta yang mereka sayang itu disedekahkan atau dinafkahkan. Rasulullah SAW datang dan memberitahu bahawa telaga ini di antara harta yang paling disayanginya dan ianya disedekahkan pada jalan Allah. Rasulullah SAW menyarankan agar telaga tersebut diberikan kepada keluarganya yang terdekat. Kedudukannya terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi di sebelah utara kawasan Bab Al-Majidi, di sebelah timur telaga. Di sebelah timur telaga Buda'ah, ianya juga telah terhapus dan kini termasuk dalam binaan masjid baru. Seterusnya, pada video kali ini saya akan menerangkan sejarah Telaga Aris atau nama lainnya Telaga Katam. Telaga Aris ialah nama seorang Yahudi yang bererti beladang. Mengikut sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari alaihissalam, pada suatu hari beliau berazam untuk mengikuti pergerakan baginda Rasulullah SAW. Lantas beliau pergi mencari baginda di Masjid Nabawi tetapi tidak menjumpainya di situ. Beliau terus mencarinya sehingga beliau mendapati Rasulullah SAW berada di dalam sebuah kebun, sedang duduk di pinggir telaga dengan kakinya terjuntai ke dalam telaga itu. Beliau pun memberi salam kepada baginda dan kembali semula ke pintu telaga itu sambil berazam untuk menjadi pengawal kepada baginda untuk hari itu. Tiba-tiba, pintu telaga ditolak dari luar dan Abu Musa mendapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di pintu tersebut. Abu Musa pergi memberitahu Rasulullah SAW tentang kedatangan Abu Bakar itu. Rasulullah SAW menyuruh Abu Musa membenarkannya masuk dan menghabarkan berita gembira bahawa dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah ahli syurga. Abu Musa pun mempersilakan Abu Bakar As-Siddiq tadi masuk. Kemudian Abu Musa terus menunggu di pintu itu sambil mengharapkan agar ada saudaranya yang datang.
Tiba-tiba pintu diketuk lagi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pula muncul di muka pintu. Beliau pun pergi memberitahu Rasulullah SAW dan baginda memberi arahan seperti sebelumnya. Umar bin Al-Khattab pun masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW dengan kaki mereka terunjuk ke dalam telaga itu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang seterusnya, tajuk yang seterusnya yang akan kita menelusuri ialah berkaitan tentang Telaga Al-Ghors. Yang di mana telaga ini, menariknya telaga ini ialah Rasulullah pernah bercerita. Rasulullah pernah bersabda, apabila aku mati, ataupun apabila aku wafat, mandikan aku dengan 7 timba air dari Telaga Al-Ghors. Maksudnya, Rasulullah suruh mandikan baginda menggunakan air daripada telaga ini. Itu dibesarkan daripada Ibnu Majah, meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali juga menyatakan bahawa Rasulullah SAW selalu minum air dari telaga ini, dan telaga ini juga telah tiada tapaknya sekarang. Dahulunya ia terletak di timur Masjid Quba dan dikelilingi oleh pohon-pohon tamar. Pohon-pohon tamar tu iaitu pohon-pohon kurma. Okey. Sekarang telaga ini sudah tidak lagi beroperasi kerana telaga ini telah kering dan didapati berlaku amalan khurafat kat situ. Sebab apa? Sebab orang zaman sekarang dia tahu kebaikan yang ada pada kisah Nabi. Nabi kan suruh sahabat-sahabat semua untuk mandikan yang menggunakan air daripada telaga ini kan. Lepas tu dia fikir ada keberkahan dan kebaikan ada dalam telaga tu. Dia salah, dia buat hajat kat telaga tu pula. Maksudnya kalau kita sebagai Islam, sebagai orang beriman, kita boleh beriman macam tu. Kita kena berhajat hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita dah memohon kepada Allah Ta'ala, barulah kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Bukanlah dengan cara kita berhajat kepada telaga tersebut. Maksudnya kat sini, bila mana kita berhajat kepada selain Allah, kita telah apa? Bila mana kita telah menduakan Allah, kita telah kufur kepada Allah. So bila jatuh tu, kita akan jatuh pada syirik. Khurafat ni dia perkara amalan yang membawa kepada syirik. Faham? Membawa kepada syirik. So khurafat perkara amalan yang membawa kepada syirik. So lepas tu boleh merosakkan tauhid kita dan iman kita. Seterusnya, dan sekarang ini kerajaan Arab Saudi mengambil tindakan dengan mengunci telaga ini agar perkara ini tidak berlaku lagi. So kerajaan Arab Saudi mengambil iktibar, lalu mengunci dan menghalang daripada telaga tersebut terus beroperasi pada waktu ini. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzaruddin bin Muhammad Nizam dan nombor metrik saya DH2020251123. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan tentang telaga yang bersejarah yang terletak di Madinah. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang Telaga Ar-Rumah. Telaga Ar-Rumah ini dikenali sebagai Telaga Uthman. Dia berasal daripada orang Yahudi. Maksudnya orang Yahudi yang tuan mempunyai asal kepada Telaga Ar-Rumah ini. Orang Yahudi juga dia menjual air telaga tu kepada rakyat tempatan di kawasan tersebut. Sewaktu Rasulullah SAW sampai di Madinah, tidak ada air yang sedap untuk diminum kecuali daripada telaga ini, iaitu Telaga Ar-Rumah. Memandangkan keadaan ini, Rasulullah SAW pun bersabda, sesiapa yang membeli air daripada telaga ini dan mewakafnya kepada orang yang miskin ataupun orang yang susah, dia akan diberikan pahala berdasarkan setiap timba air yang diberikan ataupun yang disedekahkan kepada orang tersebut, dan dia akan meminumnya di dalam syurga yang gelap. Okey, seterusnya, menurut riwayat Ibn Urbar, Sayyidina Uthman bin Affan telah menawarkan untuk membeli telaga ini, tetapi orang Yahudi tersebut hanya bersetuju untuk menjual separuh daripada air telaga ini dengan harga 12,000 dirham. Mereka juga bersetuju untuk mengambil air ini secara berselang-seli. Kemudian
Pada hari giliran Sayyidina Uthman bin Affan, semua orang Islam datang untuk mengambil air ini secara cuma untuk dijadikan sebagai bekalan selama 2 hari supaya mereka tidak perlu membeli air daripada orang Yahudi tersebut pada esoknya. Melihat keadaan ini, orang Yahudi itu perasan bahawa dia punya ekonomi dia ataupun pengembangan dia semenjak ni merosot. Oleh itu, orang Yahudi itu dia ambil inisiatif untuk menjual telaga itu ke semua sekali kepada Sayyidina Uthman dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham, menjadikan jumlah keseluruhan telaga itu yang dibeli daripada orang Yahudi tersebut dengan harga 20,000 dirham. Telaga ini masih wujud sampai sekarang. Dia juga terletak 1 km daripada Masjid Al-Qiblatain, iaitu di Jalan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kini dia terletak di bawah penjagaan Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, sebagai penutup, dapatlah kita simpulkan bahawa Madinah ni bukanlah sahaja terkenal dengan keindahannya, tetapi juga terdapat tempat-tempat bersejarah yang boleh kita jelajahi apabila kita berkunjung di bumi Madinah. Sebagai contoh, dengan mengunjungi telaga bersejarah yang masih wujud sehingga kini, dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini, dapat lagi memberikan kita pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sesuatu tempat bersejarah itu terbentuk dan terjadi. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan lagi tahap keimanan kita dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.